Ambassador. Apakah yang dimaksudkan dengan ambassador? Contoh, you ada artis, for example macam Johnny Depp, untuk dia punya ambassador kepada Dior. Siapa lagi? Kita tengok dalam konteks Malaysia, Nia Lofa untuk segala produk-produk dia. Saya Akmal and this is Legal Talk. Sebelum saya teruskan lagi, I really want you to like, comment and subscribe because it is for our betterment. Ambassador adalah jurucakap kepada perniagaan mahupun jenama perniagaan kita yang mana memfokuskan antaranya seperti memasarkan produk. Apakah perkara yang penting bila kita bercakap daripada sudut perundangan di dalam perjanjian itu sendiri? Antaranya, kita boleh cakap tentang jangka masa ambassador tersebut bersama dengan perniagaan kita. Yang kedua, kita boleh cakap tentang berapakah bayaran yang kita ingin kenakan kepada ambassador tersebut ataupun even arrangement yang boleh dilakukan. Dan yang terakhir, antaranya juga kita boleh bercakap tentang apakah ruang lingkup, the roles and responsibility yang perlu dijalankan oleh ambassador di dalam perjanjian tersebut untuk perniagaan kita. Dan seterusnya adalah individu-individu ataupun mereka-mereka ini mestilah mempunyai market audience yang tinggi supaya perkataan yang dikeluarkan ataupun tindakan yang dikeluarkan untuk menyokong ataupun memasarkan produk, bercakap tentang produk akan mempengaruhi target audience mereka. Adakah ambassador ni ada spesifik industri yang nak kena pergi? Sama ada retail ataupun services. Services boleh ke? Tak pernah dibuat orang. Sebenarnya there is no right or wrong, tuan-tuan dan puan. You all boleh pakai ambassador ni dalam apa sahaja. Terdapat juga soalan-soalan seperti mempunyai arrangement yang tersendiri seperti ingin memberikan sedikit pegangan saham ataupun equity mahupun profit sharing terhadap ambassador yang nak dilantik. Ramai orang yang datang mengadu kadang-kala mereka mempunyai masalah dengan ambassador mereka. That's why perjanjian ambassador sangat-sangat mustahak berkenaan tentang untuk menyelamatkan daripada side business owner mahupun daripada ambassador tersebut. For you guys to understand, apakah ciri-ciri orang-orang yang dilantik sebagai ambassador yang bermasalah? Number one, they have an attitude problem. Number two, bisnes yang mereka menjadi ambassador itu terpalit sekali dengan kontroversi mahupun jenayah-jenayah yang mereka lakukan di luar sana. Dan yang terakhir adalah apabila mereka tidak mengikuti klausa-klausa perundangan perjanjian yang telah termeterai. Akhir kata, nasihat saya kepada semua yang di luar sana yang berimpian untuk mempunyai ambassador kepada perniagaan anda, yang pertama, ambassador tidak menjanjikan apa-apa sahaja pulangan terhadap business direction yang you all buat. Satu. Yang kedua, kena faham bahawasanya apabila pelantikan ambassador ini berlaku, kita kena faham bahawasanya segala yang telah termeterai di dalam perjanjian itu harus diperhalusi supaya tidak mendatangkan masalah di kemudian hari. Dan yang paling terbaik jikalau anda refer kepada peguam anda untuk memperjelaskan dan memperhalusi perjanjian di antara perniagaan dan juga ambassador yang dilantik.